الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين القائل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. طه, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tujuan memberikan beban kepadamu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamah. Sebaik-baik kamu adalah mereka mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada yang lain. Alhamdulillah, tuan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, tetamu Allah 25 Ramadan Al-Mubarak, saya berhasrat untuk berkongsi kepada yang sudi untuk mengikuti Tadabbur Center pada pagi ini 10 adab tadabbur Al-Quran agar Al-Quran menyentuh hati kita. Dan apa yang bakal saya kongsikan ini adalah berdasarkan pengamatan saya kepada apa yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam di Lembah Tua, yang boleh kita baca daripada surah Taha ayat 9 hingga ayat 41. Dan saya mengharapkan tuan-puan mendapat istifadah, mendapat ibrah, mendapat pengajaran yang banyak daripada apa yang bakal saya kongsikan ini, khususnya untuk kita menambah baik cara, kaedah apabila berinteraksi dengan kitabullah. Tuan-puan yang dihormati dan dikasihi sekalian, pertama sekali, adab tadabbur adalah kita apabila mahu membaca Al-Quran, kita bacalah untuk satu niat, satu tujuan, bagi mendapatkan petunjuk, dan bukan sekadar membaca sekadar untuk tabarruk, untuk mendapatkan berkat, sekadar untuk mendapatkan pahala. Satu perkara yang disebut oleh Syekh Salah Abdul Fattah Al-Khalidi dalam adab yang pertama dan adab yang kedua dalam kitabnya Mafatih Litta'amul Ma'al Quran, ada perkara pertama sekali yang perlu dilakukan oleh pembaca Al-Quran adalah sebelum dia baca, dia perlu memahami ini buku apa sebenarnya, ini kitab apa sebenarnya. Adakah ia buku yang sama seperti kitab-kitab Arab yang lain, kitab fiqh, kitab tasawuf, kitab tafsir. Jadi perkara pertama sekali yang perlu kita betulkan bukan bacaan, tajwid, tetapi yang perlu kita betulkan adalah mindset kita, cara kita memandang Quran. Baik, apa kaitan dengan Nabi Musa? Tuan-puan, api adalah satu keadaan yang sesiapa melihatnya, dia bergantung kepada bagaimana keadaan anda melihat sesuatu. Kalau seseorang itu berada di dalam keadaan kebuluran, nak masak masakan, nak masak ikan untuk anak-anak yang sedang kebuluran, dan tiba-tiba bila digeserkan batu pun tak mengeluarkan api kerana terlalu sejuk, cuaca yang terlalu angin sejuk bertiup kencang. Jadi seseorang yang kebuluran dan seseorang yang kesejukan sampai menggigil, melihat api adalah satu nikmat, melihat api adalah suatu keperluan, melihat api adalah suatu perkara yang pasti dihargai, berbanding kita kalau sekadar tertengok api, orang bakar api di mana-mana. Sebagai contoh lainlah yang bukan api, kita tengok kita bagi contoh, kita tengok mutabak ayam kan. Kalau kita tengok pada waktu macam ni pukul 8.30 pagi, kita tak rasa apa-apa sebab kita dah bersahur tadi pukul 5 pagi, alhamdulillah. Tapi kalau mutabak yang sama kita tengok pada pukul 6.30 petang, dia lain perasaannya kan. Kerana bagaimana keadaan kita menentukan bagaimana kita melihat, bagaimana situasi masalah kita menentukan mahal ke murah apa yang kita lihat. Air mineral pukul 8.30 pagi macam ni, bagi kita ia tiada bernilai. Kita tak perlu dan kita tidak berhajat kepada air tersebut. Tetapi kalau pukul 6.30 petang, pukul 6 petang, jualah dengan harga yang mahal sekalipun, orang yang kebuluran, orang yang kelaparan akan sanggup melakukan apa sahaja demi memperolehi air tersebut. Demikianlah harga Al-Quran.
Tidak semua orang melihat harga Quran dengan harga yang sama. Demikianlah juga api yang dilihat oleh Musa alaihi salam. Musa apabila melihat api yang tiba-tiba muncul di lembah Tua, Allah merakamkan di dalam surah Taha, inni anastu. Perkataan anastu bermakna aku bukan sekadar melihat, tetapi aku apabila melihat api tersebut bila muncul di lembah Tua, aku rasa aku sangat-sangat perlukan api tersebut. Jadi tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala datangkan api tersebut ketika Musa tak ada masalah blackout bersama dengan keluarganya, Musa tak ada masalah obor apinya terpadam, ataupun Musa tak ada masalah kebuluran, saya rasa api itu tidak akan dihargai oleh Musa alaihi salam. Tetapi kerana anak-anak sudah mula kebuluran, isteri anak-anak sudah mula kesejukan kerana Musa dan ahli keluarganya dalam perjalanan musafir nak balik ke kampung di Mesir daripada Madian, dan Allah takdirkan tiba-tiba mereka mengalami kesejukan, angin sejuk terlalu kuat bertiup, dan kebetulan mereka pula sudah berada dalam keadaan kelaparan. Maka melihat api, how do you see determine what you will get? Melihat api pada waktu yang sangat tepat sekali Allah Ta'ala datangkan adalah satu keperluan desperate Musa pada waktu itu. Jadi Allah Ta'ala nak ajar, tidak semua cahaya itu dihargai, walaupun ia cahaya api. Demikianlah juga Al-Quran yang Allah Ta'ala menamakannya juga sebagai nur, cahaya. Tak semua orang baca Quran, tak semua orang yang hafal Quran, tak semua orang yang boleh membaca Quran dengan baik sekalipun, mereka menghargai, mereka memberikan harga yang mahal kepada kitab suci ini. Jadi perkara pertama sekali kita belajar daripada Nabi Musa alaihi salam adalah betulkan niat sebelum kita membaca Quran, bahawasanya ini adalah kitab yang boleh menyelamatkan peradaban. Ini adalah buku yang boleh menyelesaikan banyak masalah hidup saya, dan bukan sekadar saya baca kerana orang lain baca pada malam Jumaat, bukan sekadar saya baca kerana ramai orang cuba khatam satu juzuk satu hari, jadi saya pun kena khatam satu juzuk satu hari. Betulkan mindset kita supaya kita tidak menjadi orang-orang yang hanya membaca Quran pada waktu tertentu di lokasi tertentu sahaja. Yang kedua, berwuduklah dan banyakkan beristighfar sebelum kita membaca Al-Quran. Kita sedaya upaya membersihkan luaran dan dalaman, membersihkan tubuh dan membersihkan ruh, membersihkan zahir dan membersihkan batin sebelum membaca Quran. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam suratul Waqi'ah, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh ayat-ayat ini melainkan mereka yang benar-benar mahu menyucikan hatinya. Jadi ayat ini memberi makna Quran tidak akan berkesan pada seseorang yang mendatanginya dalam keadaan bukan mahu membersihkan hatinya, tetapi seseorang yang terlanjur bergeluman dengan maksiat, tetapi kali ini beliau hadir masuk ke dalam mana-mana ayat maupun surah dengan niat, ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah berikan aku kekuatan untuk meninggalkan jahiliah di masa-masa yang telah aku pernah lakukan. Maka insya-Allah orang-orang seperti ini yang niatnya betul untuk menjadi mutahharun, orang yang berusaha mahu menyucikan hatinya, maka Allah, siapa tahu Allah Ta'ala akan berikan petunjuk. Ini ada kaitan dengan Musa alaihi salam, iaitulah perintah pertama Allah bila Allah berkata-kata dengan Musa adalah fakhla' na'laik, fakhla' na'laik. Mengapakah Allah memerintahkan Musa? Sebelum Allah berfirman lebih lanjut supaya Musa menanggalkan selipernya, fikirkan sejenak ayat yang ke-12 surah Taha ini. Ini sudah pasti mahu mengajar Musa adab. Adab apabila kamu berada di tempat yang suci adalah kamu pastikan kamu tidak membawa sebarang kotoran, termasuk daripada selipermu. Jadi selipermu tanggalkan jauh-jauh kerana kamu sekarang berada di tempat yang suci. Baik, itu cerita Musa. Cerita kita sedang berada di tempat yang sangat suci, kita sedang berada di dalam ayat-ayat yang suci. Lalu apa yang perlu kita lakukan adalah beradab dengan ayat-ayat suci dan menyucikan ini, iaitulah kita berwuduk. Kenapa kita berwuduk, tuan-tuan? Kerana sebenarnya wuduk itu adalah latihan untuk kita membenci satu najis yang kita tak nampak, namanya dosa.
Ya, bila kita basuh tangan, ia adalah dosa tangan. Bila kita basuh kaki, ia adalah dosa kaki. Bila kita basuh telinga, ia adalah dosa apa yang kita dengar. Bila kita basuh muka, ia adalah dosa apa yang kita lihat. Bila kita basuh kepala, ia adalah dosa cara kita berfikir. Jadi berwuduk adalah satu bentuk latihan, supaya sebelum kamu membaca Quran yang suci, kamu sendiri mesti memastikan diri kamu berada dalam zon mahu menyucikan diri, iaitulah dengan simboliknya berwuduk dan beristighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Maka orang yang menjaga adab-adab penyucian ini, maka Allah boleh jadi akan menjatuhkan hidayah kepadanya, walaupun dia hanya membaca satu muka surat maupun satu ayat. Jadi kita kena pelihara perkara-perkara ini, kerana Allah tidak berfirman tentang perkara-perkara besar melainkan selepas mendidik dan melatih Musa untuk meletakkan ke tepi segala perkara-perkara yang dibimbangi membau kotoran. Walaupun sebenarnya kalau difikirkan dengan logik, rasanya pada selipar Musa itu tiadalah kotoran sangat, kan? Tiadalah kotoran sangat. Tetapi ini soal, kamu berada di tempat yang suci, jadi kamu dilatih oleh Allah, benda kotor tak boleh datang kemari. Jadi benda-benda kotor ni dia tak boleh biarkan ada dalam tubuh kita, dalam hati kita, bila nak bersama dengan Quran. Quran ibarat pembersih, wa yuzakkihim, pembersih daripada kotoran-kotoran degil ini. Jadi kamu sendiri kena berusaha untuk kosongkan gelas itu daripada sebarang air yang kotor, dan bila kamu baca Quran, kamu menerima simbahan air yang sangat bersih dan jernih. Begitu kita perumpamakan. Yang ketiga, yang ketiga, apabila kita membaca Quran, kita kena tundukkan keegoan kita. Kita jangan biarkan emosi menguasai apa yang kita baca. Biarlah apa yang kita baca menguasai emosi kita. Kita jangan sekali-kali merasakan kita dah tahu makna ayat tersebut. Aku dah pernah dengar surah ni daripada Ustaz A, Ustaz B. Aku dah pernah dengar ayat ini daripada ulama itu, ulama ini. Kerana apa? Kerana Musa alaihissalam, orang yang sehebat Musa, walaupun pada waktu ini beliau belum menjadi Nabi, kerana sebentar lagi baru beliau akan diumumkan sebagai Nabi. Ketika beliau datang ke lembah tua ini, beliau belum lagi menjadi Nabi. Tetapi sehebat-hebat peribadi Musa, yang dibentuk oleh ibunya, ya, di dalam istana Firaun, dan dibentuk oleh ibu angkatnya Asiah, isteri Firaun. Sehebat-hebat Musa ini pun, yang di kemudian hari menjadi maha guru Taurat, menjadi tok guru kepada Bani Israel, sehebat-hebat Musa sekalipun, Allah berfirman, fastami' lima yuha, fastami' lima yuha, iaitulah istami' maknanya tolong dengar dengan teliti. Fastami' dengan fasma' ada beza, tuan-puan, kan? Orang belajar bahasa Arab, fasma' maknanya dengar, tetapi fastami' bukan setakat dengar, tetapi dengar dengan teliti, fokus sepenuh perhatian. Jadi mengapa orang seperti Musa dititahkan dengan perintah dengar dengan teliti? Bukankah cikgu bila mengajar dalam kelas, cikgu akan kata dengar molek? Biasanya cikgu akan kata begini bila pelajar-pelajar dibimbangi ada risiko tak dengar dengan teliti, main WhatsApp lah, main Facebook lah. Tetapi pelajar-pelajar yang baik sudah cukup dengan fasma'. Fasma'. Tapi kenapa fastami'? Kerana Allah Ta'ala nak ajar Nabi Musa, dan Allah Ta'ala nak ajar kita, supaya jangan kamu rasa kamu bagus sangat. Jangan kamu rasa ayat-ayat yang bakal aku berikan ini tak ada kena-mengena dengan kamu. Jangan kamu rasa bila aku bicara tentang neraka, aku tidak berbicara tentang kamu. Jangan kamu rasa bila aku bercakap pasal Abu Lahab dalam suratul Masad, kamu rasa itu cerita pasal laknat kepada Abu Lahab sahaja dan tidak berbicara tentang kamu. Jadi adab tadabbur adalah kita jangan merasakan bahawasanya kita sudah terlalu baik sehingga ada ayat-ayat yang bakal difirmankan tiada kena mengena dengan kita. Na'udzubillah. Jadilah seperti Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, apabila membaca ayat-ayat syurga, beliau berhenti banyak kali lalu berdoa, Allah dekatkan aku pada syurga.
Dan apabila melalui ayat-ayat neraka, beliau mengangkat tangan memohon pada Allah supaya Allah jauhi aku daripada neraka. Jadilah seperti generasi Abdullah bin Rawahah. Apabila melalui ayat 71-72 surah Maryam, beliau tidak mampu meneruskan bacaan. Kerana apa? Kerana menangis teresak-esak kerana bimbang. Beliau tergolong daripada ayat tersebut, yang mana ayat itu tersebut berbicara tentang mereka yang tergelincir daripada titian sirat. Jadi generasi salaf adalah generasi model dalam tadabbur kitab Allah. Ya. Jadi Musa, sehebat-hebat Musa sekalipun telah ditundukkan egonya. Ya. Sebenarnya Musa tidak ego pun, tetapi yang egonya adalah kita. Kita kena ingat tuan-tuan, surah Taha bukan mahu mengagungkan cerita Musa, kerana buku Quran surah Taha bukan hanya melaporkan cerita sejarah, tetapi cerita Musa di lembah tua sebenarnya ada cerita kita di situ. Musa yang mendengar kalam Allah, ada cerita aku yang mendengar kalam Allah. Banding bezakan aku bila mendengar kalam Allah dengan Musa bila mendengar kalam Allah. Jadi tuan-tuan akan mendapati, ia bukan sekadar hebatnya kesan ayat Allah kepada Musa sebentar lagi, tetapi juga maha bijaksananya Allah. Allah set up tempat yang khusus, Allah set up emosi yang khusus, Allah set up ice breaking, kalau kita boleh kata begitu, yang khusus, sehingga Allah yang maha bijaksana apabila menyebut sesuatu kepada Musa yang menimbulkan kesan. Jadi surah Taha akan menunjukkan pada anda dua perkara: bagaimana Musa yang terkesan dengan kalam Allah, dan yang kedua, maha bijaksananya Allah yang berfirman tentang sesuatu sebelum dia berkata, dia memastikan pendengar itu sudah bersedia untuk mendengar. Allah maha bijaksana. Quran turun apabila orang itu benar-benar sudah dipersiapkan mentalnya untuk menerima kejatuhan ayat-ayat Quran. Subhanallah. Jadi Allah jatuhkan ayat-ayatnya apabila Musa telah didatangkan ke tempat yang khusus pada waktu yang khusus. Jadi inilah yang ketiga. Yang keempat, kalau tuan-tuan tengok poster yang saya update tadi, meyakini setiap ayat adanya pertanyaan daripada Allah. Bila kita baca surah Al-Adiyat, contohnya surah pasal kuda perang, kita jangan anggap ia hanya sekadar cerita pasal kuda perang. Ia ada pertanyaan daripada Allah sebenarnya. Ya Sya'ari, adakah kamu taat kepada Tuhanmu sebagaimana taatnya kuda kepada arahan tuannya? Jadi ini contoh-contoh orang yang tadabbur Quran, bila melalui ayat-ayat tertentu, dia menimbulkan pertanyaan dalam benak hatinya. Kenapa saya kata begitu? Kerana Musa semasa asyik mendengar firman Allah, ya, tentang aku adalah Allah, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Kemudian Musa mendengar tentang kiamat dalam perjalanan, inna sa'ata atiyatun. Kemudian Musa diberikan peringatan supaya jangan terlupa tentang hari kiamat, iaitulah fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Jadi ketika Musa tengah asyik mendengar firman Allah, tiba-tiba Allah bertanya pada Musa. Jadi Musa dapat mendengar dengan live, dapat Musa mendengar Allah bertanya, dan Allah siap panggil lagi, ya Musa, iaitulah wa ma tilka biyaminika ya Musa. Musa, wahai Musa, apa di tangan kananmu? Jadi ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Ia bukan hanya unsur one way. Ia bukan hanya unsur satu hala. Ia ada unsur dua hala. Kita baca Quran, jangan hanya menganggap kita membaca teks khutbah daripada Allah. Sebenarnya ia adalah ayat-ayat Allah yang ada unsur balagh. Balagh. Wa ma alaina illa al-balagh, unsur keterkesanan ayat itu sampai masuk ke dalam hati sehingga kita respon. Kita bertanya, ya Allah, adakah suratul Masad ini tuju pada saya wahai Allah? Adakah saya ada perangai Abu Lahab? Apa perangai Abu Lahab wahai Allah dalam suratul Masad ini? Aku yakin surah ini bukan hanya melaporkan cerita Abu Lahab, kerana laporan tentang kejahatan Abu Lahab aku boleh dapat dalam sirah Ibnu Hisham, aku boleh dapat dalam Rahik Makhtum,
Tapi sampai jadi ayat Quran ini, mesti ada sebab. Wahai Allah, apa sebenarnya yang kau mahu beritahu kepadaku, wahai Allah? Ya sya'ri, ya sya'ri. Jadi kalau Musa, ya Musa, demikianlah kita bila baca Quran sebenarnya Allah berinteraksi dengan kita. Allah nak kita jawab soalan-soalannya. Adakah kamu selama ini bila baca ayat-ayat tentang Firaun, kamu sudah menyingkirkan penyakit Firaun? Adakah kamu, wahai pembaca surah Al-Qasas, kamu telah buang penyakit-penyakit Qarun? Jadi soalan-soalan itu adalah soalan-soalan yang perlu dijawab, sebagaimana Musa menjawab soalan daripada Allah tentang tongkat. Jadi kalau tuan-tuan perhatikan, adegan Musa alaihi salam di lembah Tua ada 5 kali ya Musa, ya Musa, ya Musa, ya Musa, ya Musa. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan Musa diberikan ketenangan, bahawasanya dia sedang mendengar kalam Allah. Allah sedang berbicara directly kepada beliau. Demikianlah pembaca Quran. Setiap ayat, walaupun berbicara mengenai burung, walaupun berbicara tentang sejarah pemuda Al-Kahfi, meskipun berbicara tentang Zulkarnain, sebenarnya ayat itu tuju bagi kita. Ayat itu adalah pertanyaan daripada Allah kepada kita. Kita baca ayat-ayat tentang ahli syurga, lalu pertanyaannya di situ, adakah aku sudah berbekal untuk ke sana? Jadi sebenarnya setiap ayat ada soalan. Setiap ayat ada soalan daripada Allah kepada kita. Orang tadabbur, orang yang memerhatikan dengan teliti, pasti mereka akan merasakan adanya pertanyaan-pertanyaan daripada yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita. Ar-Rahman 'allamal Quran. Yang kelima, tuan-puan sekalian, berusaha membelik tafsir. Makin banyak tafsir dibelik, makin dalamlah tadabbur kita kepada makna ayat tersebut. Kalau hanya bergantung pada terjemahan, maka setakat permukaan sahajalah kemampuan kita untuk menikmati ayat tersebut. Baik, apa kaitan dengan Nabi Musa? Ini menarik, tuan-tuan. Anda sudah maklum, Allah bertanya kepada Musa, apakah di tangan kananmu, wahai Musa? Musa memahami pertanyaan ini. Musa memahami khitab Allah ini. Musa memahami kalam Allah ini dengan satu tafsiran. Dengan satu tafsiran, iaitulah hiya asaya atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Musa memahami apa di tangan kanannya adalah tongkatnya. Tetapi perasankah anda, selepas Allah meminta Musa membaling tongkat dan tongkat bertukar menjadi ular dan ular bertukar semula menjadi tongkat, terus tanpa sebarang gap, tanpa Allah bertanya lebih lanjut, terus Allah Ta'ala memberikan arahan pada Musa, wadmum yadaka ila janahik takhruj bayda min ghairi su. Keluarkan tanganmu, masukkan ke dalam bukaan bajumu di bahagian leher, masukkan ke lambung belah kiri bawah ketiak ini, dan keluarkan semula, keluar cahaya daripada tangan. Jadi rupa-rupanya ada tafsiran kedua daripada Allah, daripada soalan yang sama, daripada ayat yang sama. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Tetapi Musa hanya memahami satu tafsiran. Allah berikan tafsiran kedua. Sebenarnya bukan hanya tongkat pada tangan kananmu. Sebenarnya tangan kananmu itu juga adalah tangan kananmu itu sendiri. Jadi manusia seperti Musa, para ulama seperti Nabi Musa, mereka perah otak untuk memahami apa makna ayat ini, maka lahirlah ilmu tafsir. Tetapi anda perasan kan, tafsir bukan hanya Ibnu Kathir, tafsir bukan hanya Al-Qurtubi, tafsir bukan hanya At-Tabari, tafsir bukan hanya generasi-generasi para sahabat. Tafsir tidak pernah berhenti. Ayat yang sama, tetapi datang orang-orang seperti Ar-Razi, membawa perspektif yang berbeza daripada ulama-ulama terdahulu. Datang ulama-ulama terkemudian seperti Al-Biqai, seperti Abu Su'ud, seperti Qurash Shihab, seperti Hamka, seperti Nabulsi, seperti Profesor Dr. Abdul Hayy, dan ramai lagi, dan saya yakin sampai hari kiamat tafsir takkan selesai. Sedangkan ayat yang ditafsirkan adalah ayat yang sama, ayat yang didengar daripada Nabi yang sama. Jadi tafsir takkan selesai, tuan-tuan, kerana tadabbur manusia kepada makna sebenar ayat ini tidak akan selesai. Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Quran,
Kitabun anzalnahu ilaik mubarak. Sebagaimana dalam surah Sad, mubarak. Mubarak ini artinya berganda-ganda makna. Hari ini, saat ini, kamu faham ayat ini sebagai tongkat. Nanti, sekejap lagi kamu akan faham, ia bukan setakat tongkat. Ia adalah potensi yang aku akan beri pada tangan kananmu sendiri. Allahu Akbar. Itu yang keempat. Betapa pada satu pertanyaan Allah, pada satu ayat Allah, iaitulah apa di tangan kanan itu rupa-rupanya ada dua makna. Dan kita boleh nampak ya macam mana Musa struggle untuk tafsirkan pertanyaan ini. Dia tertanya-tanya, kenapa Allah tanya soalan ini sedangkan Allah Maha mengetahui? Pasti ada hikmah, pasti ada rahsia. Maka dia cuba mentafsirkan pertanyaan Allah Ta'ala ini, oh ia tongkat. Dan Musa meyakini ia bukan sekadar cerita pasal tongkat. Dia menghuraikan fungsi tongkat, iaitu tempat bersandar, tempat untuk jatuhkan daun-daun kering kepada kambing-kambing, dan ada banyak lagi keperluan kritikal yang dilakukan oleh tongkat-tongkat ini. Kita nampak usaha Musa untuk mentafsirkan pertanyaan Allah. Musa meyakini pertanyaan Allah ada hikmah. Itulah pendirian para mufassirun. Mereka meyakini tiada ayat sia-sia, pasti ada hikmah di sebalik ayat ini. Ya, ayat ahkamkah, ayat perumpamaankah, ayat qasaskah, ayat muhkamatkah, ayat mutasyabihatkah? Mereka berusaha perah otak untuk memahami ayat ini. Dan tiba-tiba generasi terkemudian datang dengan membawa tafsiran yang kedua yang tidak pernah didengar, ya, kita dengar daripada orang-orang terdahulu. Subhanallah. Yang keenam, putuskan segala pergantungan kepada makhluk-makhluk yang ada. Okey, kita bila sakit, benar kita jumpa doktor. Kita bila miskin, benar kita jumpa pakar bisnes. Bila kita ada masalah pengurusan kewangan, kita jumpa pakar pengurusan kewangan. Tetapi untuk Quran menjadi cahaya, menjadi petunjuk, tolong. Ya, bila kita baca Quran dalam solat, tolong putuskan segala pergantungan hanya buat seketika daripada makhluk. Berhenti bertongkatkan manusia. Sebagaimana Musa, Allah memberikan perintah untuk campak tongkat tersebut. Dan Allah tidak memberitahu apa bakal berlaku kepada tongkat tersebut. Tuan-puan perhatikan bagaimana gaya penceritaan Allah dalam surah Taha. Allah suruh Musa baling tongkat. Alqiha. Alqiha fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Baling tongkat tu Musa. Musa tertanya-tanya kenapa? Dan Allah tidak memberitahu kenapa. Jadi, letakkan diri kita di tempat Musa. Musa sangat memerlukan tongkat semasa nak daki gunung tua tadi. Tongkat itu sangat diperlukan Musa kerana dia mendaki di waktu malam. Pada umur 40, seorang diri, ada banyak bahaya. Tongkat sangat penting. Dan sekarang, dalam selipar dia dah tak ada tadi. Dalam selipar dia dah tanggal. Boleh terpijak lipan, boleh terpijak makhluk-makhluk yang berbahaya, boleh terpijak benda-benda tajam. Dan sekarang, dalam fikiran nak turun balik ke bawah, anak isteri kebuluran kesejukan, tongkat pula kena buang. Tapi adakah Musa tidak melakukan perintah ini? Musa tak fikir panjang. Allah menggunakan huruf fa sahaja. Fa'alqaha. Maknanya apa? Tanpa berfikir panjang, Musa baling je. Maknanya apa? Musa yakin perintah Allah ada kebaikan, maka Musa memutuskan segala pergantungan kepada tongkat, kepada selipar, kepada keluarga, dan ia benar-benar bertawakal kepada Allah. Allah tahulah apa yang terbaik untuk aku. Allah tahulah untuk rezekikan aku benda yang lebih baik daripada tongkat, daripada selipar, daripada keluarga aku. Jadi untuk 5 minit kita solat, untuk setengah jam kita baca Quran. Matikan segala gadget, matikan segala apa yang kita lakukan pada phone kita, semata-mata untuk iyyaka nasta'in, membulatkan pergantungan hanya kepada Allah. Jadi ini cantiknya adegan Musa diperintahkan baling tongkat, ya, tanpa Allah beritahu sebab, dan Musa memberikan ketaatan penuh tanpa berfikir panjang. Musa menyerahkan urusan turunnya ke bawah kepada Allah Azza wa Jalla. So, bila kita dah benar-benar bergantung kepada yang maha gagah, bila kita sudah benar-benar bergantung kepada yang maha mengetahui, yakinlah yang maha mengetahui, yang maha ada 99 ini, ya,
Allah Maha mengetahui apakah solusi terbaik kepada masalah pembaca-pembaca Al-Quran. Kita kena yakin bab tu, insya-Allah. Kita kena yakin bab tu, insya-Allah. Kemudian tuan-puan sekalian, yang ketujuh, beramallah dengan ayat yang kita baca, khususnya ayat-ayat yang ada ya ayyuhallazina amanu. Ya, ayat-ayat yang ada perintah, yang ada larangan, lakukan tanpa bertangguh lagi. Kerana ini sikap orang tadabbur. Apa makna tadabbur? Dia nak faham apa makna ayat ni sebenarnya. Apa hikmah Allah perintahkan aku menunaikan zakat fitrah? Apa hikmah Allah perintahkan aku untuk melakukan puasa dalam bulan Ramadan? Jadi tafsir ayat ni, tadabbur ayat ni, apa makna ayat ni? Anda takkan faham makna sebenar ayat ni kalau anda tidak mengamalkan. Lakukan dulu, tanpa fikir panjang, tanpa terlalu mengharapkan rasional. And then insya-Allah Allah Ta'ala akan tunjukkan hikmah. Apa kata dengan Nabi Musa? Nabi Musa alaihi salam diperintahkan Allah campak tongkat, tapi dia tak tahu kenapa. Tapi adakah dia tidak beramal? Dia beramal, dia terus taat pada perintah Allah. Dan bila tongkat tu dah jadi ular, Allah yang sama perintahkan Musa pegang tongkat tu. Adakah Musa tak sentuh tongkat tu kerana ia masih lagi dalam rupa keadaan ular yang besar, yang sangat berbisa, hayyatun, yang boleh patuk, boleh mati? Musa tak fikir panjang. Musa terus taat pada perintah Allah. Musa beramal dengan apa yang Allah Ta'ala sebut. Musa terus memegang ular tersebut. Dan akhirnya Allah tunjukkan hikmah bila dia taat pada perintah Allah, iaitulah benar di hadapan matanya ular itu telah kembali bertukar menjadi tongkat. Jadi Allah yang sama perintahkan Musa pergi pada Firaun. Dia adalah ular yang juga berbisa dari kalangan manusia. Jadi Musa jangan fikir banyak sangat, just tunaikan perintah Allah. Kalau fikir logik, memang Musa akan dibunuh oleh Firaun. Kalau fikir logik, Musa 30 tahun membesar di bawah Firaun. Macam-macam perkara akan diungkit oleh Firaun kepada Musa. Kalau duk guna logik lama sangat, memang kita tak akan beramal. Kerana nak tunggu hikmah penjelasan sains, hikmah kepada perintah itu dan larangan ini. Jadi seorang yang mahu tadabbur Quran, dia faham al-hikmah akan datang daripada Allah bila dia beramal. Walaqad atayna Luqman al-hikmah. Luqman diberikan hikmah kerana segala pesannya kepada anak-anaknya adalah pesan yang dia sudah beramal kepada pesan-pesan tersebut. Jadi hikmah juga bermakna ilmu yang baru Allah kurniakan apabila anda mengamalkan perintah ayat tersebut. Itu yang ketujuh. Yang ke-8, mengiktiraf kelemahan diri. Sepatutnya makin banyak ayat-ayat yang kita baca dan kita belik terjemahan, kita menginsafi diri kita sebenarnya sangat-sangat lemah dan Allah sangat-sangat gagah. Satu perkara yang menarik di dalam lataif ataupun bahasa yang digunakan Allah kepada Musa, iaitulah wadmum yadaka ila janahik. Ya, berikan perhatian ya. Allah Ta'ala sebut pada ayat 22, dan kepitkan tanganmu ke bawah ketiakmu. Tangan, ya, tanganmu itu dikepitkan di bawah tangan satu lagi, dan Allah menyebut tangan itu ya dengan menggunakan perkataan sayap. Ya, janahik. Ya, kerana tangan seperti sayap bagi burung. Kalau dengan sayap burung boleh terbang dapat rezeki, maka dengan tanganlah seseorang dapat berusaha mendapat rezeki bekerja. Jadi tangan yang menjadi sumber pekerjaan, sekarang Allah nak tunjukkan sesuatu. Jadi dengan pekerjaan ini kamu akan mendapat ketinggian. Sebagaimana burung terbang tinggi untuk mencari rezeki, lalu Allah beri rezeki. Maka manusia juga sebenarnya Allah nak berikan kepada mereka kemuliaan dan ketinggian sebagaimana burung. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan perkataan janah. Jadi apa berlaku pada anda bila anda berada di tempat yang makin tinggi? Anda makin rasa mudah terhempas. Apa berlaku pada anda bila anda menaiki kapal terbang? Makin bergegar, makin rasa risau nak terhempas. Masa ni anda sangat cepat mudah risau dan risau.
Jadi prinsip inilah yang kita mahukan bila seseorang membaca Quran. Ayat-ayat yang dia baca menyebabkan dia risau. Dia risau dengan segala nikmat yang Allah Ta'ala beri. Kekayaan, ya, keilmuan, kesihatan. Aku guna kat mana kesihatan ni? Aku guna kat mana ilmu PhD, master ni? Aku guna kat mana aku punya kekayaan ni? So, makin dia banyak baca Quran, dia semakin terbang tinggi. Dan semakin dia terbang tinggi dengan janah, dia semakin risau terhempas. Jadi, adab yang ketujuh adalah, adab yang ke-8 adalah, makin banyak baca ayat-ayat Allah, dia makin rasa dirinya tak ada apa-apa. Kekayaan ni daripada Allah, ilmu ni daripada Allah, kesihatan ni daripada Allah, I'm nothing. Dan Allah bila beri pada aku, mesti ada sebab. Allah akan tanya balik, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah akan tanya balik. Jadi seseorang yang bila membaca Quran, dia semakin menyedari kelemahan dan banyaknya keaiban dirinya. Ini yang menarik tuan-tuan dalam cerita Musa. Tahukah anda, Musa selepas diumumkan perlu pergi kepada Firaun dengan 2 mukjizat tadi, tongkat dan tangan, Musa meminta kepada Allah, kurniakan aku kefasihan dan kemampuan mengurus emosi, marah, dan kurniakan aku abangku Harun untuk backup pekerjaanku menghadapi Firaun. Tahukah anda, Musa walaupun sudah dikurniakan 2 mukjizat, tetapi bila Allah umumkan idhab ila Firaun, Musa mengadu pada Allah, ya Allah, kau tahu aku ada masalah. Kau lebih mengetahui aku ada masalah, wahai Allah. Aku dengan ini mahu menyebut kepadamu kelemahan diriku yang kau tahu, ya Allah. Iaitulah aku ada masalah, susah nak kawal kemarahan bila ada orang mengaku dirinya Tuhan. Aku ni tak boleh nak kawal kemarahan bila ada orang zalim pada orang yang fakir miskin. Jadi wahai Allah, kau tahu aku ada kelemahan. Maka tolonglah bantu aku atasi kelemahan ini. Dan kau tahu aku ada kelemahan juga, iaitulah aku mudah aku boleh dibunuh oleh Firaun, maka tolong backup aku dengan Harun. Sebenarnya Musa tak minta pun, Allah dah tahu dah 2 kelemahan ni. Tetapi soalannya, kenapa kena minta Musa? Kenapa Allah tunjukkan dalam ayat ini, Allah biarkan Musa mengadu, Allah biarkan Musa meminta. Sedangkan boleh sahaja Allah berikan kepada Musa tongkat, Allah berikan kepada Musa tangan bercahaya, dan Allah berikan yang ketiga kemampuan kawal emosi, marah, Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri, sehingga kemampuan dapat mengawal emosi marah menyebabkan tutur bicaranya dapat tersusun. Dan Allah kurniakan kepadanya Nabi Harun. Boleh tak saya nak tanya tuan-puan? Boleh kan? 4 sekaligus Allah Ta'ala beri, baru Allah umumkan pergi pada Firaun. Selesai masalah. Tetapi kenapa Allah umumkan 2 dulu, and then Allah baru umumkan Firaun? Dan Allah mahu melihat macam mana Musa. Dan akhirnya Musa berjaya mengenal kelemahan dirinya. Lalu Allah biarkan Musa mengadu. Apa lagi yang dia nak mengadu padaku? Jadi Allah sangat suka pada hambanya yang mengiktiraf kelemahan diri, mengakui kelemahan diri, dan Allah sangat suka hambanya mengakui kemahagagahannya Allah. Allah maha kuat. Batu suratul Fatihah sangat cantik. Iyyaka na'bud adalah pengiktirafan kepada kehebatan Allah. Dan iyyaka nasta'in adalah pengiktirafan kepada lemahnya diri aku, sampai aku kena minta tolong hanya kepada Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Fikirkan dengan mendalam tuan-puan sekalian. Ya, Allah menunjukkan dalam cerita dalam surah Taha ini, Musa berdoa. Musa meminta pada Allah. Kenapa Musa meminta kepada Allah? Sebab Musa yang sama kata, innaka kunta bina basira. Wahai Allah, sesungguhnya engkau sangat mengetahui kelemahan kami, kelemahan aku dan Harun. Jadi, bila kita tahu Allah sangat mengetahui, dan selepas kita melakukan adab yang pertama tadi, iaitulah kita tinggalkan segala pergantungan dan tongkat-tongkat itu, maka insya-Allah Allah Ta'ala akan mustajabkan permintaan kita sebagaimana Allah mustajabkan permintaan Musa. Qad
utita su'laka ya Musa. Nampak tuan-tuan ya? Allah sangat suka bila kita meminta daripadanya, banyak berdoa kepadanya semasa kita membaca Quran. Sebab itu cantik bila Allah umumkan surah Al-Baqarah, Al-Quran turun dalam bulan Ramadan, ayat 185, terus ayat 186 suratul Baqarah tentang doa, tentang hambaku, kayuku hambaku adalah makin banyak dibaca Quran dalam bulan Ramadan, dia makin banyak berdoa. Sebab tu cantik Allah jadikan Lailatul Qadar di hujung-hujung Ramadan, ya. Iaitulah Allah Taala nak tengok. Puasa dah. Baca Quran dah. Tapi di mana kayuku tadabbur? Kayuku tadabbur adalah makin banyak kamu baca Quran, kamu makin menemui kelemahan dirimu dan maha gagahnya Allah. Maha gagahnya Allah. Lalu kamu banyak berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Maka waktu bilakah paling banyak kita akan berdoa? Iaitulah pada waktu yang mustajab. Dan waktu bilakah yang paling mustajab? Pada malam Lailatul Qadar yang dirahsiakan di 10 malam terakhir. Allah cantik sangat Allah susun ayat dalam surah Al-Baqarah, dan cantik sangat Allah susun surah Allah Ta'ala susun malam Lailatul Qadar di hujung-hujung Ramadan. Dan alangkah cantiknya juga Allah Ta'ala susun babak Nabi Musa, yang Allah rakamkan dia meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, lalu Allah mustajabkan. Sedangkan dalam pengetahuan Allah boleh saja kurniakan terus kepada Musa tanpa perlu Allah menunggu Musa meminta daripadanya. Dan yang kesembilan, ya tuan-tuan sekalian, sebarkan kefahaman ayat kepada orang lain. Ustaz, saya tak fahamlah ayat ni Ustaz, tapi bila baca terjemahan faham sikit-sikit lah. Macam mana saya nak tadabbur ayat ni? Okey, cuba huraikan ayat tu pada orang lain. Cuba terangkan ayat tu pada orang lain. Kadang-kadang bila kita cuba terangkan pada anak kita Fatihah 7 tahun tentang surah Idza Jaa Nasrullah, kita akan cuba bagi anak tu faham. Sedar tak sedar, waktu tu juga Allah ilhamkan pada kita maklumat-maklumat yang menyebabkan kita lebih merasakan makna ayat ni. Ia kerap berlaku pada saya tuan-puan. Bila kita nak mengajar orang, kita belik 2-3 kitab tafsir sebelum kita mengajar. Dan bila kita mengajar tuan-puan, masa kita mengajar tu Allah ilhamkan pada kita satu perkara yang kita tak jumpa dalam kitab tafsir, tetapi kefahaman kita tu tidak bertentangan dengan nas Quran, sama ada dari sudut kefahaman para sahabat maupun dari sudut bahasa Arabnya. Allah Ta'ala dia curahkan lebih banyak ilmu bila kita mengajar orang lain. Jadi apa kaitan dengan Musa? Sangat jelas. Bila Musa dah rasa ayat Allah, tongkat dan tangan, ayat Allah yang sudah kamu touching, jangan pendam seorang-seorang. Quran kan hudan linnas dalam bulan Ramadan, ayat 185. Jadi sebarkan pada orang. Jadi ayat Allah, 2 mukjizat ni Musa, sebarkan pada Firaun. Beritahu Firaun. Dan Allah tunjukkan nak boleh Firaun faham 2 mukjizat ni, dia kena Musa boleh ceramah dulu tentang siapa Allah. Jadi Musa meminta pada Allah kefasihan lidah, kemampuan mengurus emosi, supaya boleh sebarkan ayat-ayat Allah dengan berkesan. Batu, walaupun Allah kata dia tu Firaun, dia tu tagha, tetapi Allah perintahkan kepada Musa buat kali kedua, idhab ila Fir'aun, berlaku dalam surah Taha, iaitulah idhab anta wa akhuka bi ayati wa la taniyani fi dhikri wa la taniya fi dhikri idhaba ila fir'auna innahu tagha. Tengok ya, berulang ya, ayat 43 selepas Allah Ta'ala sebut kali pertama pada ayat 24, faqula lahu qawlan layyinan. Walaupun dia taghut, tapi taghut kafir tak kafir itu hak Allah. Tapi kita kena pergi cakap benda lembut. Jadi bila kita nak sebarkan ayat Allah, ciri orang yang tadabbur ayat Quran ni, bila dia sebar ayat tu, dia akan sebar dengan layyinan. Dia tak ada prejudis, oh dia ni Fir'aun, dia ni kafir, dia ni non-Muslim, takkan terkesan dengan no. Kita faham ciri orang yang telah terkesan dengan ayat Allah, dia seperti mendapat makanan yang best gila, dan takkan dia tak share di Facebook, mesti dia selfie.
Jadi bila kita terasa dengan hidangan yang begitu hebat daripada langit, kita pasti sebarkan kepada orang lain. Mari kemari, nikmati apa yang telah saya nikmati. Jadi Musa menyebarkan ayat Allah kepada istana Fir'aun. Dan yang terakhir tuan-tuan, sebelum kita berpisah, banyakkan berdoa pada Allah selepas kita baca Quran. Ya Allah, jadikan Quran ini, Allahumma arhamna bil Quran. Jadikan Al-Quran yang aku baca ini sebagai asbab untuk kau beri perhatian lebih kepada aku. Kau beri aku perlindungan, kau beri aku rahmat, kau berikan aku perlindungan seperti bayi yang dilindungi oleh Allah di alam rahim, yang dilindungi oleh ibunya daripada sebarang bahaya. Jadi menariknya, di hujung-hujung ayat 41 cerita Musa, Allah Ta'ala menunjukkan macam mana Musa, aku akan pelihara kamu sehinggalah mesejmu, dakwahmu kepada Fir'aun dan penduduk Mesir akan berjaya. Aku akan pelihara kamu. Kau tak percaya? Kau lihat apa yang berlaku kepada kamu semasa bayi. Siapa yang memelihara kamu semasa kamu di dalam peti di atas sungai Nil? Siapa yang memelihara kamu di atas peti semasa berada di atas sungai Nil? Ikut logik ia akan tenggelam, ikut logik ia akan pecah. Tetapi siapa memeliharamu? Semasa kamu rimas dengan syirik dan manusia yang menyembah selain Allah dalam istana Fir'aun, siapa yang selamatkan akidah kamu? Aku juga, wahai Musa. Dan antara cara aku selamatkan akidah kamu adalah Allah takdirkan kamu terbunuh seorang pegawai Fir'aun, lalu kamu terpaksa melarikan diri keluar daripada istana Fir'aun. Itu juga adalah cara Allah pelihara kamu. Dan apa yang berlaku bila kamu kebuluran tak ada makanan? Apa yang berlaku bila kamu kebuluran tak ada makanan di Madian? Akulah yang memberikan kamu makanan di Madian. Aku berikan kamu kediaman di Madian. Bahkan aku berikan kamu keluarga baru di Madian. Jadi kalau aku boleh jaga kamu dahulu, takkan aku tak dijaga kamu sekarang. Jadi ini kesan tadabbur Quran di mana kita yakin, bila kita baca ayat tu, kita yakin Allah sedang menyayangi kita. Allah sedang memberikan kita banyak nikmat dan Allah sedang melindungi kita. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiqal ladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudan wa rahmat. Allah sebut dia, orang yang baca kisah-kisah Quran ni, antaranya dia akan dapat adalah rahmat. Dia baca cerita orang-orang beriman, bukan hanya dia tahu cerita sejarah, tetapi dia merasakan Allah sedang memelihara dirinya, Allah sedang menjaga dirinya. Walaupun dia baca cerita dalam Quran pasal sejarah, tetapi cerita tu mengingatkan dia tentang kasih sayang Allah kepada dirinya. Jadi menarik ya, bila Allah sebut di hujung-hujung cerita Nabi Musa di Lembah Tua, dulu masa kamu kebuluran di Madian, aku beri kamu makan. Jadi apa dalam fikiran Musa waktu ni? Baru dia teringat familynya kat bawah tu pun tengah kebuluran dan tak ada makanan. Jadi bobollah kecek dengan aku, pergi turun ke bawah, selamatkan isteri, selamatkan anak-anakmu. Jadi cantik ya. Di mula-mula Musa tenggelam, tak sedar yang dia ada family, ada anak-anak kat bawah tu kerana munajatnya pada Allah. Tapi di hujung-hujung itu Allah mula menyebut tentang kau dulu pernah kebuluran dan jangan biarkan orang lain kebuluran, ya. Wa amal, apa cantik Allah Taala sebut dalam surah Ad-Duha, alam yajidka yatiman fa'awa wajadaka dhalan fahada wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. So sekarang bertindak pergi pada Fir'aun dan selamatkan isteri dan anak-anakmu di bawah sana. Jadi tuan-tuan, itulah lebih kurang 10 perkara tadabbur yang sangat indah daripada cerita Nabi Musa di Lembah Tua. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi mendengar.